Siapa lagi yang masuk? Type dekat chat, ready? Okey. Telah ready semua ya? Okey, sekarang kita akan mulakan untuk proses georeferencing ataupun pendaftaran raster image ya. So, you pergi dekat projek. Pastikan yang latihan 3 tadi you save sebagai projek dulu. Sebab data-data ni nanti kita akan guna pakai untuk kita buat masa dekat latihan 4. Okey, you pergi close. And then you buka new active project ni dekat template. And then you pergi dekat raster, dekat georeferencer, buka georeferencer ni. And then you loadkan image. Load image yang ada dalam folder LAT02, data LAT02 dan folder image. Data LAT02 folder image. And then ambil Geo 9A2 ni. Okey. Kemudian you zoom ke bucu ni. Ke bucu corner ni. Dia ada tandakan dia punya titik kawal dia. So step yang pertama yang kena buat adalah untuk add dia punya control point. Add point. Pergi dekat persilangan garisan ni. So yang ni kita masukkan dia punya koordinat east dan juga north dia. Boleh baca ke Muhaimin yang ni point ni berapa? Boleh on mic Muhaimin? Ini adalah meter tadi dalam meter tadi. Dia punya east berapa? 14081.760. 14081.760. Dia punya north 8046.72. 8046.72. Saya jawab okey. Itu titik yang pertama. Kemudian kita pergi pada titik yang sebelah atas ni. Dia tak kisah nak masukkan titik mana dulu pun tak apa. Cuma kita kena koordinat dia betul lah. Okey. Yang ni add control point. Pergi pada persilangan ni. Berapa dia punya east? Ini atas sebelah kanan Atas sebelah kanan. 16898. 16898.12. Dia punya north 8046.72. 8046.32. Dia jawab okey. Seterusnya kita pergi yang bawah ni. Add control. Yang ni apa koordinat? Bawah belah kanan. Bawah belah kanan 168.98. 168 ya? Point 98. Dia punya north 168.112. 16898 1
.112. 16898 eh? Ya, Point 92. .112. Point 112, okey. Yang ni north 6035 6035 .040. 40. Bawah kiri 14081 11408 .760 760 North 6035 035 point 040. 040. Okey, kita cek tengok. Satu ni 14081. Okey. 1.8, okey. Ni 80462. Ni 804672 ke 32? 846.72. 72. Ni 6504. Yang ni 6504 sikit. Yang ni 18. Okey, betul. So, semua orang masukkan figure ni dulu ya. Control point ni. Boleh nampak tak dekat skrin? Ataupun you snapshot dulu, kemudian you buat register ni. Kena minta saya buat perhabis dulu. Okey, dah siap. Type dekat chat ya, siap. Zalia dah siap? On the way lagi. Okey, Munirah dah. Okey, Khairul dah. Okey, kita tunggu seorang lagi sudah. Siapa yang dapat nombor tu?
Okay, yang dah siap. So, yang belum siap tu tengok dekat skrin dia. Nanti you follow proses ya. So, lepas pada ni, you pergi dekat transformation setting ya. Klik transformation setting. So, kita akan gunakan transformation type linear. Dia punya nearest neighborhood ni, yang ni maintain lah. And then dari segi target SRS, so kita punya base map ni ataupun dia punya standard sheet ni adalah Penang punya. So kita tukar dia punya CRS kepada grid Penang. So yang ni you type ya, dekat sini Penang. Dipakai Penang bukan Penang, Penang. Dia ada Penang grid. So you pilih Penang grid. Dan tekan butang OK. So Penang grid akan masuk sini. Output raster ni dia akan namakan, dia akan simpan dalam folder yang sama, tapi nama dia modified, TIF. Yang lain ni tak payahlah. Yang ni tak payah buat apa-apa. And then you just tick ni. Kalau tak tick, load in QGIS when done. Okey, bagi orang yang tu kalau nak ambil snapshot pun snapshot ni. Nak snap pakai kamera ke, nak pakai screen capture ke, boleh berlaku lah. Mana-mana je. Okey dah? Dah ya? Okey, saya tekan butang OK. Next step adalah untuk kita runkan. Tekan butang untuk start georeferencing. So, tekan butang ni. Okey, kita tengok sama ada berjaya ke tak berjaya. So, kita tutup dulu. Yang ni kalau untuk ground control point ni tak payah discard lah. So, sekarang ni kita cuba buka image satellite. Kita ambil Google punya image. Tengok dia duduk kat Malaysia ke duduk kat mana? Tuan, sorry. Yep. Yang lepas dah letak point semua, klik start georeferencing. Lepas start point, pergi dekat transformation. Oh, tak ambil gambar tadi ya? Pergi dekat transformation. Pasal benda ni saya tak boleh ulang dah. Okay. Georeferencer nanti tak apa. Georeferencer. You tekan butang ni. You cuma ubah dekat dia punya target CRS. Tukar kepada yang ada situ tu, tukar kepada Penang grid. Okay. Tukar yang ni ya. Tukar yang ni kepada Penang grid. Oh, dia ada balik ni, okey. Lepas tu linear, okay. Okay, nearest neighborhood. Kemudian tekan butang OK. Tick yang ni, load in QGIS when done. Dah? Dah. Kemudian tekan butang run ni. Start georeferencing. Tekan butang start georeferencing ni. Okay dah? Dah. And then jawab tu lah. Dan then close lah. Bila dah siap close. Sekarang ni you buka data image satellite. Google satellite. Masukkan dalam Mac Canvas. Okay, you movekan Google satellite image ni ke bawah. Jadikan yang ni transparent. So pergi right mouse button, pergi dekat dia punya properties. And then transparency ni you reduce kan kepada 50 ke. Tengok dia masuk tak?
Masuklah ni jalan-jalan ada okey ni. Cuma adalah lagi sikit-sikit ni. Ataupun the other way round, cuba kita tengok. Kita letak yang ni kat bawah, tapi transparency ni kita 100%. Apply. Kita transparentkan image satellite, boleh tak? Transparency. Apply. Boleh? Semua masuk ke? Jadi yang kita buat ni adalah untuk latihannya lah. Sebenarnya lagi data cadastre ni, kita tak payah buat digitizing dah. Kita boleh beli je. Benda tu ada peta digital daripada Jupom. Yong, dekat Sabah macam mana Yong? Berapa harga peta cadastre ni? Yong? Boleh on mic tak? Tak ada jawapan. Siapa tahu harga peta cadastre? Okey, siapa yang berjaya, type berjaya dekat chat. Google Satellite tak ada dekat browser. You run tak semalam yang skrip tu? Yang skrip masa kita belajar plugin. Betul ya? Kalau you tak run tu memang tak ada lah. Kalau you tak ada, you boleh buka ni lah. Masukkan yang OpenStreet je. OpenStreetMap. Bawah dia tu. Patutnya kalau you run, benda tu sepatutnya ada. Pergi dekat XYZ. You expandkan XYZ ni. XYZ ni you expandkan. Yang ni. Dah dapat dah? Okay, you guna OpenStreet lah. Tapi you nanti bila dah habis kursus ni, you run balik skrip yang saya bagi tu. And then bila dah run tu, insyaAllah dapatlah semua sekali apa yang mana yang saya ada ni. Okay, semua dah berjaya. So yang berjaya tu tahniah. So kalau you tengok, you pergi buka dekat apa benda ni? Dekat directory image tadi tu akan ada file yang bernama 9A2 modified. Jadi kalau you nak sambung kerja seterusnya, you gunakan yang modified ni. Jangan gunakan yang ada 9A2 saja. Kerana yang 9A2 tu
yang tak diregister. Jadi kalau diregister pun nanti dia punya hasilnya adalah salah lah. Tak boleh pakai ya. So kalau you nak pakai seterusnya, gunakan image yang telah diregister atas nama modified tadi tu. Ataupun kalau you tak suka modified tadi tu, you boleh renamekan nama file tu sebelum you buat kerja-kerja pendigitan. You boleh renamekan gunakan dekat file explorer biasalah. Ataupun you nak namakan, katakan you punya satu-satunya you punya base map, you boleh namakan, renamekan View A2 modified, you renamekan sebagai saya punya base map ke base map 1 ke base map 2 ke dan sebagainya. Okay. So kaedah ni yang kita guna pakai ni adalah kaedah pendaftaran secara mutlak. Jadi kaedah pendaftaran mutlak ni dia punya conditionnya adalah titik kawal dia kita tahu. Step pergi pada kes yang kedua. Okey, yang ni you savekan lah. Savekan project, save as, masukkan dekat LAT2, masukkan yang ni ada sebagai latihan 2C. Jadi senang you nak buka balik nak refresh balik selepas belajar. Okey, dah semua? Kalau dah, you pergi dekat project, close. Kita akan buat kaedah yang kedua, iaitu apa yang dinamakan sebagai pendaftaran relatif. Okey, you buka yang empty template ni. Okey, cuba buka tengok dulu apa yang ada untuk membolehkan kita buat pendaftaran relatif ni. You buka add raster data. Okey, browse, pergi dekat folder image juga. Image. Dalam tu ada beberapa sampel data lah. Katakan contoh macam ni lah. Kita nak extract maklumat berhubung dengan laluan ECRL, iaitu East Coast Railing. Kita tak ada maklumat tu, tapi kita nak gunakan maklumat tu. And then bila kita pergi rujuk pada laporan, adalah satu peta tu yang menunjukkan laluan ECRL ni. So kita ambil peta tu, kita scan. So hasil scannya adalah macam ni lah, kita ambil yang ni Ini adalah hasil data yang telah kita scan. Kita add. Oh, so ini adalah map dia lah. So ini adalah luan ECRL dengan stesen-stesen dia. Jadi yang ni kita nak pick up maklumat ni untuk masukkan untuk kegunaan kita. Tapi map ni tak ada control point yang berkoordinat. So apa yang kita boleh buat? Kita kena cari satu data yang wujud dekat data yang telah ada koordinat dengan data yang kita telah scan tadi tu. So dalam konteks macam ni, data yang kita ada adalah peta negeri tadi. So kita pergi dekat LAT01. LAT01. Kita ambil peta admin 2. Admin 2 ni. Okey. Kita tengok dulu admin 1 ni apa dia? Sama ada dah memadai ke belum? Kita pergi pada admin 1. Yang kita nak adalah pasal sini kita nak cari sama dekat peta digital yang ada sempadan negeri, yang mana kita boleh jadikan sebagai dia punya reference point. So kita tengok admin 1 ni sempadan negeri ataupun bukan. Okey, yang ni sempadan negeri. Okey, boleh. So data selepas kita dapat ni, kita zoom in lah.
Kita zoom in. Okay. Yang dekat ni, yang peta ni, TM plan ni, kita removekan dulu. Semua okey ke? Ke laju sangat? Okey. Siapa yang dah ready, cakap ready. Type ready. 3 orang ready, saya akan jalan. Okey, 1, 2, 3. Okey. Okey, dah ready. So, kita removekan dulu TM plan ni daripada kita punya layer panel. Remove. Okey, remove. So, kita pergi dekat raster, kita buka kita punya georeferencer. Okey, sebelum buka georeferencer tu, kerana salah satu daripada maklumat yang kita nak guna adalah berhubung dengan apakah CRS yang diguna pakai oleh kita punya reference map ni. Jadi untuk mengetahui CRS apa yang diguna pakai, you just double click dekat sini. Dekat layer Malaysia admin 1 ni. You pergi dekat source. Tekan dekat source ini. So dia punya CRS yang diguna pakai adalah 4326 WS84. Kalau tak nak, kalau tu, you just remember ni lah, 4326 ni. Senang nak buat pencarian nanti. So dia punya CRS adalah 4326. So you close. Barulah you pergi dekat raster georeferencer. And then loadkan image yang kita nak register tadi, iaitu TM plan. TM plan ni maksud dia adalah transport master plan lah. Tekan butang open. Okay. So macam juga peta yang kita register, peta kadastral yang register, control point yang terbaik adalah hendaklah jauh di antara satu sama lain. Dia punya prinsip. Jangan terlalu dekat antara satu sama lain. Biar dia jauh-jauh. So dalam konteks ni mungkin kita akan pilih sini, sini, sini dan juga sinilah. So kita zoom in dulu. Kita zoom in pada corner mana-mana. Tempat yang kita nak place kita punya control point. Ataupun kita ambil bentuk Pulau Langkawi kot. Kita ambil ujung ni. Tip ni ujung. Kita cuba tengok dulu. Okay. So kita start dengan add point. So add point, kita pergi pada hujung Pulau Langkawi ni. And then kita klik dekat from map canvas. Tadi kita klik, kita masukkan value di sini. Tapi yang ni kita klik pada map canvas. Kita zoom in ke Pulau Langkawi. Kita zoom in ke Pulau Langkawi dulu. Okey, jap. Ambil balik skrin tadi. Okey, from map canvas. Tapi tak sama lah hujung dia ni. Tak apa dulu, kita klik dulu. Cancel semula, saya buat semula lah.
Yang ni tak jadi. Kita ambil sepadan ni lah. Sepadan antara Perlis ni dengan Thailand. Sepadan Perlis dengan Thailand, okey. Pick from map canvas. Sepadan, yang ni pun tak boleh juga sebabnya yang Thailand ni kita tak nampak kat mana. Kita ambil satu lagi mungkin sempadan antara Kedah dengan Perlis. Okay, cancel. Pick from map canvas. Udah. Pick from map canvas. Control point. Sempadan Kedah Perlis tadi. Kedah. Ada Kedah je, Perlis ada. Bukit Kayu Hitam, Kedah tak? Ni sepadan ni kot. Kau ada Perlis kat sini. Okay. So yang ni, di point sini. Pick from back canvas. Ni sepadan ni. Tengok betul tak map ni. Okay. Bila kita pick tadi tu, dia akan ambil koordinat daripada kita punya reference map. Kemudian jawab okay. So kita pergilah ke pantai timur pula. Kita ambil sempadan antara yang ni terlindung. So kita nak ambil sempadan mana ya? Thailand kan tak nampak. Kita cuba ambil tengok dulu kita punya disebut tu. Kita ambil ni lah. Titik persilangan sempadan Terengganu, Kelantan dengan Pahang. Kat sini. Kita nak ambil point ni ya. Okey, kena pergi balik. Cancel, buat balik lah. Cancel. Point ni, sepadan ni sama dengan dekat sini. Okey. Next kita nak ambil sempadan map dia pulai macam sikit ni. Dia tak penuh dia punya sepadan negeri. Wilayah pun tak ada sepadan. Kita carilah yang mana ya. Okey, satu lagi kita ambil yang ni antara Johor dengan Pahang ni. Johor dengan Pahang. Tapi Mersing pun Johor je tak? Mersing Johor. Tapi yang ni dia lain ni. Kalau macam tu, Endau Rompin, Segamat. So saya rasa peta negeri tak sesuai, mungkin peta daerah ke sesuai untuk jadikan base tu. So kalau macam tu, kita gunakan peta ni. Kita tutup layar ni. Discard dulu. Okey. So kita cari peta ni, peta daerah. So masukkan peta daerah. Kita buang peta negeri ni. Remove. Kita register balik. Peta negeri. So yang ni kita buat ni lah. Nak senang. Kita buat simbologi. Categorize menggunakan maklumat
Maklumat apa? State name ada tak? Maklumat name. Nak cari maklumat negeri ada disimpan kat mana? Maklumat negeri faham. Tu. Yang di Perak, okey. Name 1 ni adalah maklumat untuk negeri. Name 2 ni adalah untuk daerah. Name 3 ni adalah maklumat untuk okey, kita gunakan negeri lah sebagai untuk simbologi dia. Senang nak merujuk. Name 1 classify. Okey, pergi dekat raster balik. Your reference. Load image. TM plan. So, kalau ada masalah, jangan lari pada masalah. Selesaikan masalah tu. Okey, poin yang pertama, sempadan Kedah Perlis. Baik. Nampak lain macam je. Tak sama tak? Yang peta TM tu dia lain sikit tu. Dia tak ikut ni kot. Tak ikut sepadan lah. Kita cari yang betul-betul sama. Yang ada kat sini ada dekat map tu. Apa yang sama? Pulau lah kan. Thailand ni kot yang sama ni. Yang pulau pun nampak lain macam je. Pasal yang ni macam lakaran biasa lah ni, bukan lakaran yang betul-betul ni. Kita ambil tengok dia punya lekuk ni. Lenggok sepadan tengok. Lenggok sepadan tengok. Yang ni yang tajam ni ada tak dekat map tu? Try sekali lagi. Ni. Yang ni yang tajam ni. Tak tahu. Tapi ni tajam ke atas ni kan? Okey, kita try. Oh, ini cabaran ni, mencabar ni. Cancel. Apa yang signifikan ni? Oh ni. Ini macam ni pula. Okey, kalau macam tu yang ada sini adalah maklumat jalan lah. Tapi yang ni maklumat jalan. Okey, kita buka satu lagi base map ni, reference. Tutup dulu yang ni. Kita ambil maklumat jalan. Road. Road SHP. So jalan ni kita tebalkan sikit. Okey, ni adalah jalan . Okey, so kita pergi balik kat tadi. Raster, your referencer, load balik.
Cuba zoom in. Ada tak? Pun tak banyak maklumat je ni. Okey, kita cubalah. Percubaan kali ke-3. So control point kita ambil dulu yang signifikan, sempadan yang ada dulu. Sempadan Kelantan, Terengganu dengan Pahang. Pick from map. Sempadan Terengganu, Kelantan dengan Pahang. Okey, 1 point. Next, yang signifikannya adalah sempadan Pahang dengan sempadan Pahang, Johor, Negeri Sembilan. Kita kena cari 4 point je. Mana lagi yang signifikan? Kita ambil ni, tengok Port Kelang ni. Hujung pulau ni ada tak tengok? Hujung pulau ni. Okey, yang ni Pulau Indah. Ataupun yang ni itulah. Yang ni kecilkan sikit supaya kita tengok. Ada. Okey, kita pick ni. Sama dengan yang kat sini. Tengok dari segi taburan control point kita. Satu kat sini, satu kat sini, satu kat sini. Sini sempadan Perak Kedah tak ada ke? Okey, Perak Kedah, Perak Penang. Okey. So yang ni satu lagi kat sini. Okey. Kalau nak tiru pun tak apa, boleh juga. Kita punya ni, saya punya control point adalah sempadan Perak Penang. Lepas tu sempadan antara Kelantan, Terengganu dan Pahang. Yang ni sempadan antara Pahang dengan Pahang, Johor dengan Negeri Sembilan. Yang ni ada saya ambil dia punya reference point adalah pulau ni, pulau dekat Pelabuhan Kelang.
Kena dapatkan minima 4 poin. Boleh? Siapa yang dah ready, type ready ya. Ataupun type dah lah. Atas tu dah ready dah. Type dah siapa yang dah siap. Pick 4 poin ni. Okey, 2 orang lagi dah. Nak 2 orang lagi dah. Saya akan proceed. Okey. Seorang lagi tunggu. Okey, dah So seterusnya kita pergi macam tadi juga, pergi dekat transformation setting. Linear biarkan linear. Yang kita cuma ubah adalah dia punya CRS ni. Jadi CRS base map kita adalah WJSNT4 4326. So kita type je lah. Kalau tak ada kat sini, kita type je. Macam ni yang dah ada ni, 4326. So ambil je, tekan butang OK. So pastikan yang ni target CRS adalah 4326 WJSNT4. Okey, sampai level ni, siapa yang dah siap type okey. Okey. So, bila dah okey, macam tadi juga, pastikan loaded when done, tekan butang okey. Kemudian tekan butang run je. Run start geo referencing. And then kita closekan window ni. Jenis card. So you cuba bawakan peta ni ke bawah. Dia masuklah lebih kurang. Jadi kaedah kalau kita gunakan kaedah georeferencing ni, kita apa yang kita boleh achieve adalah the best fit. Bukannya 100%. Kerana mungkin peta yang dia buat tu adalah tak berapa tepat. Ataupun mungkin ni lah. Mungkin ada faktor-faktor lah yang mempengaruhi dari segi ketepatan data. Macam kertas tu kembang ke dan sebagainya lah. So daripada sini, kita bolehlah kalau kita nak digitize, katakan kita design lah kita punya, kita buat reka bentuk untuk lapisan data ECRL ni. Apa yang kita nak pick. Mungkin daripada untuk ECRL ni yang relevannya satu adalah dari segi laluan ECRL, yang keduanya adalah dari segi taburan stesen-stesen ECRL yang dicadangkan. So bagi laluan ECRL, dia punya bentuk adalah line. Apa dia lagi maklumat dia tu? ECRL cuma line lah. So dia ada satu je maklumat ECRL ni. Ini ECRL. And then mungkin untuk stesen pula, kita bentuk data dia adalah dalam bentuk titik. Dia punya attribute mungkin adalah dalam dari segi nama stesen tu kalau ada. So ni nama stesen ya. Kuantan Port City 1, Kuantan Port City 2, ni Ceratin, Cukai, Kemasik, Dungun, Pengkalan Berangan, Kampung Raja, Tok Bali. Ni adalah nama stesen ni lah. So yang kita buat bagi tadi itu adalah data dalam bentuk polygon. Dia punya proses sama je. Kita buat reka bentuk dia.
And then kita bila kita dah ada reka bentuk tu, kita tahulah sama ada nak buat data line ke, data point ke. Okay. Setakat ni boleh? Clear ke? Kalau clear, type clear. Kalau tak clear, type blur. Okey kan. Okay. Okay, kalau dah okay, kita clear. Baru 2 orang clear ni. Saya nak tunggu 5 clear ni. 1, 2, 3, 4. Oh, 1 lagi, tunggu. Okay, clear. Okay. So next kita akan pergi pada tajuk kita seterusnya lah. Kita akan pergi masuk untuk latihan 4. Okey, tadi kita dah buat berhubung dengan latihan 3, pengelasan data, melabelkan objek. Kita pergi pada simbologi dan label dengan dalam penyediaan peta. So kita terus akan buat untuk latihan 4 ya, iaitu menyediakan peta, penggunaan simbologi dan peta, dan juga menggunakan yang ni adalah map composer ni adalah sekarang ni kalau dalam versi 3.14 nama dia sebagai layout. Okey, so kita akan buat layout berpandukan pada hasil kerja yang kita telah buat dalam latihan 3 So buka balik QG tadi, buka latihan 3. Share. Okey, yang ni kalau nak save pun bolehlah, ya save sebagai projek yang lama ni. Tak save tak apa, dia boleh buka balik ya. Yang ni projek save as latihan 2, latihan 2D. Latihan 2D. Okey, save. Lepas save, you pergi close and then open project.